masalah ni ya. Baik. Sekarang perkataan yang dinakalkan daripada Ibn Arabi, yang dinakalkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Suka saya sebutkan dua perkara ya. Yang pertama dekat atas tadi, Syekh Ibn Arabi mengatakan ibarat dia seperti ini ya. Allah itu tiada terdinding, Allah itu sangat jelas. Cuma dikatakan hanya orang-orang yang terhijab saja yang tak boleh mendapat ataupun tak boleh mengenal, tak boleh merasai Allah tu, merasai kewujudan Allah tu. Jadi dia berhajat kepada dia nampak kepada af'al akwan. Akwan ni seperti mana yang telah saya sebut tempoh hari, akwan ni adalah alam semesta ni. Jadi ketika berlaku perbuatan bila berlaku musibah, bila datang penyakit, bila datang amal soleh, orang yang terhijab akan memandang, dia kata orang yang terhijab akan memandang kepada amal soleh ni milik akwan. Akwan ni maksudnya makhluk, milik makhluk. Jadi dia tak nampak milik Allah tu, dia tak nampak. Jadi dia kata sebenarnya Allah itu sangat nyata, dan yang menyebabkan kita terdinding adalah persangkaan. Jadi dibawa contoh oleh Syekh Ibn Arabi, dia kata bahawa seperti engkau lalu kita naik perahu kan ada bayang-bayang pokok, bayang-bayang ranting di atas air tadi. Jadi bayang-bayang tu dia tidak boleh pun menghalang perahu sampai. Dia tak menghalang pun perahu. Tetapi yang menghalang, yang rasa macam macam ada benda kat depan tu, macam kita rasa macam kita akan terhalang sebab ada kayu kat depan. Yang merasakan terhalang itu adalah perasaan kita. Cuma yang saya nak sebut dekat sini, cuma apa yang disebut oleh Syekh Ibn Arabi ni adalah orang yang berada dekat atas. Jadi jangan kadang-kadang yang menjadi masalah ni apabila budak-budak yang tiada pun basic, bukan daripada orang ahli ilmi, tapi mereka ingin berkata-kata seperti mana kata-kata orang-orang yang muntahi, ingin berkata-kata seperti orang-orang yang dah sampai, ingin berkata-kata seperti ulama-ulama tinggi. Jadi kita kena tahu perceraian, di mana perkataan-perkataan yang diguna pakai oleh agama kita daripada sudut usuluddin, di mana perceraian-perceraian yang diguna pakai daripada bangsa perkataan yang dipakai oleh agama kita pada masalah sufi, pada masalah tasawuf, pada masalah ma'rifah, di mana perceraian dia. Jadi yang itu kita nak kena tahu. Jadi perceraian perkataan Syekh Ibn Arabi ni adalah perkataan orang yang atas, orang yang mula-mula dia mengenal makhluk dulu, kemudian dia baru nampak ma'rifah, baru dapat. Itu sebabnya dikatakan di dalam di dalam kutubus sufiyah disebutkan man araf nafsah faqad araf rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, nescaya dia mengenal Tuhannya. Faham mafhum dia bukannya kita mengatakan bahawa barang siapa kenal diri, dialah Tuhan. Barang siapa mengenal diri, diri dia itu sebenarnya Tuhan. Dia bukan begitu. Maksud dia barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan. Barang siapa mengenal makhluk, dia akan mengenal Tuhan. Sebab diri itu adalah alam yang kecil. Alam itu adalah makhluk. Jadi man araf nafsah faqad araf rabbah. Barang siapa yang mengenal makhluk, dia akan mengenal Tuhannya. Man araf nafsah maksudnya barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan. Begitu juga kerana yang demikian itu muafakat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Nabi kata tafakkaru fil khalqi, hendaklah engkau berfikir tentang makhluk, wala tafakkaru fil khaliq. Jangan engkau bertafakkur ataupun engkau berfikir tentang zat Tuhan. Sebab zat Tuhan, hakikat ketuhanan, hakikat Allah Subhanahu wa taala tak akan ada yang sampai pada hakikat sebenarnya. Sebab tu disebutkan oleh ulama al-ajzu 'anil idrak. Lemah daripada mendapatkan makrifah sebenar hakikat Allah Taala, itu maksudnya dah sampailah kepada apa yang Allah suruh sampai. Jadi maksudnya maksudnya yang disuruh mengenal diri itu adalah mengenal makhluk. Berarti mula-mula jalan mengenal Allah itu mesti mengenal makhluk dulu. Jadi apabila kita mengenal makhluk ini tempat mazhar daripada perbuatan Allah Taala. Makhluk ini sifat dia begini, makhluk ini sifat dia perlu kepada mahal, perlu kepada azminah. Perlu kepada azminah ni maksudnya perlu kepada zaman. Makhluk ni dia perlu kepada zaman. Makhluk ni dia perlu kepada si'ah, dia perlu kepada kelapangan. Lapang ni maksudnya tempat duduk. Kalau tempat tu tak lapang, dia tak boleh duduk. Kalau ada barang-barang kat situ, dia tak boleh duduk. Jadi makhluk ni memenuhi lapang. Seperti mana saya beri contoh selalu ketika mengajar di masjid tempoh hari. Kita letakkan batu, kita ambil contoh batu seketul hendak dimasukkan di dalam cawan yang penuh. Bila kita masukkan batu tu mengambil lapang. Berapa banyak lapang dia ambil? Sebesar badan dia. Jadi batu tu masuk, air tu terkeluar. Terkeluar. Jadi kita mengenal bahawa makhluk ni mengambil lapang. Makhluk ni ada tempat. Makhluk ni perlu kepada zaman. Dia ada zaman jadid dia ada zaman qadim dia.
Apabila bertambah qadim dia, apabila bertambah lama, dia akan bertambah pula fana dia. Fana ni maksudnya batu tadi tu akan reput. Batu tu akan terhakis. Terhakis, reput, habis, dah hancur. Jadi fana itu maksudnya binasa. Jadi bila kita mengenal makhluk, kita dah tahu makhluk itu sifatnya begini, barulah kita tahu Tuhan bukan seperti apa yang telah terlintas dalam hati. Itu sebabnya di dalam di dalam perkataan para ulama, dia kata mahma khatara bi balik, dia kata apa-apa saja ataupun bagaimanapun perkara-perkara yang khatar bi balik, yang terlintas dalam akal kau ataupun yang terlintas dalam hati kau, wallah yukhalif dhalik. Allah itu wallahu yukhalifu dhalik. Allah tu bersalahan dengan perkara tu. Jadi apa benda saja yang terlintas di dalam fikiran kita, dalam pengenalan kita, dalam makrifah kita, apa benda yang terlintas tu tadi semua, Allah khilafu dhalik. Allah tu bukan daripada benda yang kita terlintas tadi. Jadi itu sebabnya dikatakan man araf nafsah, barang siapa mengenal makhluk. Sebab segala lintasan tadi itu itu semua makhluk. Jadi man araf nafsah, ai man araf khalq. Man araf nafsah faqad araf rabbah, iaitu man araf khalqi faqad araf khaliq. Barang siapa yang mengenal makhluk, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi salah faham jikalau seseorang itu tiada berguru ia, ataupun tiada menisbahkan diri dia itu kepada ahli ilmu, kemudian dia berkata-kata dengan perkataan ahli ilmu, sedangkan dia tak tahu mana basic ilmu tasawuf ni, basic dia dekat mana, dia tak nampak. Jadi dia akan mengatakan aku Allah, dia akan mengatakan makhluk itu Allah, apa yang dinampak itu Allah. Sedangkan apa yang berlaku pada Syekh Junaid Al-Baghdadi, ataupun apa yang berlaku kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, apa yang berlaku pada Al-Hallaj, apa yang berlaku kepada orang-orang yang fana ini, bukan kerana mengatakan apabila kenal diri akulah Allah. Dia tidak begitu. Yang terjadi kepada mereka itu adalah apabila hijab terbuka pada masalah tauhidul asma. Nanti lagi akan datang kita masuk. Kerana tauhidul asma itu membuka ataupun menarik seseorang itu sampai tak boleh nampak sesuatu tu adalah sesuatu tu, tak boleh nampak akan sesuatu, tetapi dia nampak sebalik sesuatu. Contoh saya sebut, apabila satu orang katakan terlalu kasih, dia terlalu kasih kepada seseorang, katalah dia terlalu kasih kepada seseorang yang dikasih. Jadi orang yang dikasih tadi itu pun memberi kepada dia tu satu hadiah, iaitu katalah berupa cincin lah, katakan berupa cincin. Jadi cincin tu pun dipakai. Jadi dia tadi tu cinta dia, orang A cinta dengan orang B, orang A cinta dengan orang B. Kemudian orang B tadi dia bagi hadiah cincin. Bila dia bagi hadiah cincin, orang ni tadi oleh kerana bersangatan cinta dia kepada orang B, setiap kali dia dapatkan cincin tu ataupun dia melihat cincin tu, dia tidak nampak cincin. Yang dia nampak adalah B tadi. Yang dia nampak adalah B. Saya bagi contoh macam ni lah. Katakan seorang anak cinta pada ayah. Ayah saya bagi saya cincin. Ayah saya bagi saya cincin. Ketika melihat cincin, saya bukan nampak cincin ni cantiknya, saya tak kata gitu. Bila nampak cincin, kita nampak pada ayah kita. Bila nampak cincin, kita nampak ayahnya. Jadi sepatutnya bila dia nampak cincin, dia kata ini cincin. Tapi bila nampak cincin, dia tak cakap cincin. Dia kata aduh kasihnya kepada ayahku. Dia kata gitu. Jadi kenapa dia tak cakap cincin? Kenapa dia cakap pasal ayah pula? Sebab dia dah ditarik, perasaan dia tu ditarik daripada sepatutnya dia daripada sepatutnya dia nampak cincin, tetapi dia nampak kepada ayah dia tadi. Jadi begitu juga dengan para awliya. Para awliya ni dia berhubungan dengan Allah, tetapi dia mengetahui Allah meletakkan akuan ataupun Allah meletakkan makhluk dan Allah meletakkan asbab. Jadi ketika mereka ditarik perasaan mereka itu dengan kasih ataupun makrifah kepada Allah, apabila mereka melihat makhluk, tak ternampak makhluk tu. Apa yang disebut hanya Allah. Dia bukan mengatakan batu ni Allah, aku ni Allah, tak sebenarnya. Yang dikendaki itu adalah apa yang dinampak sebalik wujud. Itu yang dinampak. Sebalik wujud yang mawujud. Maksudnya dia nampak Allah lah, nampak Allah. Jadi bukan maksud nampak tu dia kata batu ni Allah, kerusi ni Allah. Dia sebenarnya bukan begitu. Dia nampak sebalik kerusi, dia nampak sebalik batu, dia nampak selain daripada itu, dia nampak sebalik makhluk. Itu sebabnya man araf nafsah faqad araf rabbah. Man araf khalqi faqad araf khaliq. Barang siapa yang kenal makhluk, dia akan kenal pencipta, kenal khaliq lah. Khaliq ni pencipta. Jadi saya harap dapat faham kat situ ya. Jadi yang betulnya ialah tarikan itu yang menyebabkan orang tu tak nampak
tak nampak diri sendiri. Bukannya orang tu mengaku diri dia Allah. Jadi dekat situlah kesilapan orang-orang yang jauh daripada para ulama ataupun